Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Semalam, beberapa orang penganalisis politik mengatakan bahwa tidak mustahil akan lebih ramai menyokong Anwar Ibrahim jika Perikatan Nasional terus enggan berunding. Ada juga penganalisis politik yang coba meletakkan tanggung jawab dan beban dua orang ahli parlimen menyokong Anwar Ibrahim ini sebagai kesalahan Muhyiddin Yassin atas tindakan beliau masih lagi tidak mengarahkan, mempercepatkan proses rundingan untuk mendapatkan peruntukan parlimen untuk kawasan ahli-ahli parlimen Perikatan Nasional. Ada penganalisis politik mengatakan tiada harapan lagi untuk Perikatan Nasional bagi melakukan agenda tebuk atap ataupun mahu menumbangkan Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri dan Kerajaan Perpaduan. Oleh sebab itu mereka kata buat apa lagi nak bertangguh-tangguh. Sepatutnya Muhyiddin sudah tahu perkara ini, kata mereka. Ditambah lagi peralihan kepimpinan yang di Pertuan Agong tak lama lagi akan menjadi lebih sukar bagi Perikatan Nasional merampas kuasa melalui langkah yang tidak popular seperti tebuk atap. Saudara-saudara sekalian, penganalisis berkata, tidak mustahil lebih ramai akan mengikut langkah ahli parlimen Kuala Kangsar dan Labuan sekiranya isu peruntukan terus tergantung. Lebih ramai ahli parlimen pembangkang akan menyokong Perdana Menteri Anwar Ibrahim jika pemimpin Perikatan Nasional tidak berunding dengan kerajaan bagi mendapat peruntukan sama rata untuk semua wakil rakyat, kata penganalisis. Pengarah Eksekutif Ilham Center, Hisomudin Abakar berkata, beliau percaya pemeteraian suatu perjanjian kepercayaan dan perbekalan CSA seperti ketika pentadbiran Ismail Sabri Yaakob akan meredakan tekanan dalam kalangan Perikatan Nasional selepas dua wakil rakyatnya menyatakan sokongan kepada kepimpinan Anwar Ibrahim baru-baru ini. Semalam, ahli parlimen Labuan Suhaili Abdul Rahman mengikut jejak ahli parlimen Kuala Kangsar Iskandar Zulkarnain Abdul Khalid yang menyatakan sokongan kepada Anwar Ibrahim pada 12 Oktober lalu dengan masing-masing sedia berdepan tindakan daripada parti mereka. Ahli di bawah perlukan peruntukan, tetapi pimpinan tak berunding. Tidak ada kenyataan tuntas berkenan tawaran dibuka Putrajaya kepada pembangkang, kata Hisomudin dan menambah, hanya Perikatan Nasional akan terjejas jika situasi itu berlarutan. Beliau juga menjangkakan tidak banyak pilihan di tangan pimpinan Perikatan Nasional jika enggan berbincang dengan pemerintah, selain sekadar meminta wakil rakyat terbabit memberikan surat tunjuk sebab. Ia beri tekanan kepada Perikatan Nasional, tegasnya. Sementara itu, Mazlan Ali dari Universiti Teknologi Malaysia memaklum alasan kedua-dua ahli parlimen Perikatan Nasional terbabit, yaitu mengharapkan dana kerajaan untuk disalurkan ke kawasan masing-masing. Sebelum ini, ahli parlimen Kuala Kangsar mengakui beliau tidak sanggup melihat pengundi di kawasannya terbiar semata-mata perbalahan naratif politik. Apakah lebih ramai ahli parlimen bersatu akan berbuat demikian? Itu perkara yang tidak mustahil jika melihat tren yang berlaku hari ini, kata Mazlan kepada FMT. Awang Azman Awang Pawi daripada Universiti Malaya pula berpandangan, kepimpinan Perikatan Nasional tidak seharusnya membiarkan isu peruntukan untuk wakil rakyatnya dan perbincangan dengan kerajaan tergantung tanpa sebarang keputusan. Kalau tak diselesaikan ketua pembangkang, selagi benda itu tak berlaku, selagi itulah perkara ini akan terus berlanjutan, katanya lagi. Apabila jadi wakil rakyat, mereka perlu mekanisme kerajaan kerana jadi pembangkang itu sukar. Sebelum ini, ahli parlimen Pasir Emas Ahmad Fadli Saari mempersoalkan keperluan berunding dengan pemerintah untuk peruntukan sama rata. Beberapa hari selepas Iskandar mengisytiharkan sokongan kepada Anwar Ibrahim. Beliau juga mahu pemerintah menyatakan apakah matlamat rundingan itu dan syarat-syaratnya di Dewan Rakyat. Saudara-saudara sekalian, apa pendapat anda tentang isu kali ini? Adakah benar
tidak mustahil lebih ramai sokong Anwar Ibrahim jika Perikatan Nasional enggan untuk meneruskan atau membuat rundingan. Dan ini adalah perkara yang amat bahaya kepada Perikatan Nasional. Silap-silap mereka bakal kehilangan lebih ramai lagi pemimpin atau ahli parlimen. Dua ahli parlimen, yaitu Parlimen Kuala Kangsar dan Labuan, sanggup mempertaruhkan nasib mereka, sanggup mengambil risiko, semata-mata karena mereka tidak sanggup melihat rakyat di kawasan mereka dalam keadaan yang susah. Hal ini akan menyebabkan lebih ramai ahli parlimen daripada Perikatan Nasional juga mungkin akan terpengaruh. Lebih-lebih lagi apabila dua ahli parlimen ini akan mendedahkan mereka mendapat peruntukan seperti yang dijanjikan oleh Anwar Ibrahim. Tentu peruntukan itu satu perkara yang manis bagi ahli-ahli parlimen ini. Saudara-saudara sekalian, lebih ramai ahli parlimen pembangkang akan menyokong Perdana Menteri Anwar Ibrahim jika pemimpin Perikatan Nasional tidak berunding dengan kerajaan bagi mendapatkan peruntukan sama rata untuk semua wakil rakyat, kata penganalisis. Sekiranya ada pemimpin daripada Perikatan Nasional cuba untuk terus mempertahankan pendirian mereka tidak mahu berunding karena kata mereka kerajaan harus bertindak adil, itu hanya naratif politik. Kita belum pasti kalau Perikatan Nasional jadi kerajaan, apakah mereka juga tidak akan melakukan perkara yang sama. Silap-silap hari bulan, mungkin mereka lebih teruk. Dan kita harus tahu bahwa perkara ini telah pun pernah dilakukan ketika pemerintahan Perikatan Nasional bersama Barisan Nasional. Semasa pemerintahan Ismail Sabri Yaakob, Anwar telah pun bersetuju membuat CSA dengan kerajaan pada waktu itu. Menjadi persoalan kita ialah, kalau Anwar Ibrahim sanggup membuat CSA dengan Ismail Sabri Yaakob, pimpinan Barisan Nasional, Perikatan Nasional pada ketika itu, mengapa pula Perikatan Nasional tidak boleh melakukan perkara yang sama? Hanya satu jawaban yang mungkin dapat merungkai persoalan itu, yaitu mereka masih lagi ada agenda mahu menumbangkan kerajaan melalui cara yang tidak disukai oleh rakyat Malaysia, yaitu tebuk atap, bukan melalui peti undi. Namun, dengan melihat keadaan semasa pada waktu ini, Perikatan Nasional tidak ada pilihan selain mereka perlu membuat perjanjian CSA dengan Anwar Ibrahim. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama. Cintai Malaysiaku. Bye-bye.